Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita sambung pelajaran kita ayat yang berapa? 40. InsyaAllah kita sambung ayat yang ke-40 dan 41 surah Al-Baqarah. Semua ada buku lagi? Ada. Takut cuti-cuti ni buku dah hilang. Cuti Malaysia. Okey, semua dah bersedia? Ayat 40, 41 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم. Okay, kita tengok perkataan yang pertama sekali yang digunakan dalam ayat 40 ialah sebenarnya ya. Yang harus dirungkaikan ya maknanya wahai. Dia adalah isim ke fi'il ke haraf? Haraf apa tu? Harfun nida. Haraf nida. Apa makna nida? Seruan. Bermakna perkataan yang terletak selepas haraf nida dipanggil apa? Munada. Apa makna munada? Yang diseru. Nida makna seruan. Kalau munada, yang diseru. Macam mana kita dapat perkataan itu? Nida itu. Cuba tuan-tuan buka Sefer 4 Fi'il madhi. Diagram warna apa? Warna kuning. Okey. Macam mana bunyinya? Fi'il madhi Sefer 4 fa'ala. Betul? Mudhari yufa'il.
masdar. Fi'alun, isim fa'il. Mufa'ilun, isim maf'ul. Mufa'alun. Semua jumpa tak? Okey, sebut semula fi'il madhi bunyinya. Fa'ala. Mudhari'. Masdar. Fi'alun, isim fa'il. Mufa'ilun, isim maf'ul. Mufa'alun. Okey, dia melibatkan kolam nombor 1 fi'il madhi, kedua mudhari', ketiga masdar, keempat isim fa'il, kelima isim maf'ul. Okey, macam mana bunyi fi'il madhi tadi? Sifir 4. Fa'ala. Fa'ala. Cuba bariskan. Da. Ya, bariskan. Alif atau waw atau ya di hujung tidak dibariskan. Nada maknanya dia telah menyeru. Dia telah menyeru. Fi'il mudhari' bunyinya macam mana dalam kita punya sifir? Yufa'ilu. 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 Macam mana bunyinya? Yunadi. You tak boleh baris, ya? Yunadi. Bermakna kalau fi'il mudhari' apa maknanya? Dia sedang atau dia akan menyeru. Ya, dua harakat. Dua harakat lah. Ya. Okey, masdar macam mana bunyi dalam sifir kita? Fi'alun. Fi'alun. Dia akan jadi nida'un. Inilah dipanggil haruf nida'. Ma makna nida'? Seruan. Seruan. Nida'un. Seruan. Okey, isim fa'il macam mana bunyinya dalam kita punya sifir? Mufa'ilun. Mufa'ilun. Mufa'ilun bunyinya munadiyun. Di sini dia boleh disebut yud. Munadiyun. Apa makna munadi? Orang yang menyeru. Ini isim fa'il. Mestilah orang, pelaku, orang yang menyeru. Okey. Isim maf'ul bunyinya macam mana? Mufa'alun. Mufa'alun. Macam mana bunyinya? Munada yun tak boleh. Okey, inilah dipanggil isim maf'ul. Macam mana nak terjemah isim maf'ul? Orang yang diseru. Ini dipanggil haraf nida. Apa makna nida? Seruan. Seruan. Maka perkataan yang terletak selepas haraf nida dipanggil munada. Isim maf'ul. Apa makna munada? Orang yang diseru. Orang yang diseru dipanggil munada. Okey, boleh terjemahkan semula. Nada maknanya? Kenapa ada telah tu? Fi'il madhi. Yunadi, dia sedang atau dia akan menyeru. Kenapa ada sedang atau akan? Fi'il mudhari' menunjukkan perbuatan sedang berlaku atau akan berlaku. Nida'un, isim ke fi'il ke haruf? Isim apa namanya? Isim masdar. Masdar mana apa? Kata terbitan. Maka menyeru telah bertukar kepada seruan. Ini ya itu adalah haraf seruan, haraf untuk menyeru. Munadi maknanya orang yang menyeru. Mungkin bukan orang, mungkin Allah. Kalau di dalam ayat ni ya Bani Israel, siapa yang panggil tu? Allah. Munadi dia adalah Allah yang menyeru. Munada maknanya orang yang diseru. Orang yang diseru di sini ialah Bani Israel, ya. Dan sebenarnya orang Arab kata Bani sahaja, ya. Sebab Bani, apa makna Bani? Keturunan. Dia daripada perkataan apa asalnya? Ibnun. Itu satu orang anak. Ibnun. Kalau dua orang anak, ibnani ataupun ibnaini. Kalau anak-anak
banuna atau banina. Banina atau banuna. Kalau kita jumpa dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Banun. Tetapi digunakan dia kerana munada baris apa? Diagram warna purple. Cuba tengok. Dia termasuk dalam kumpulan isim marfu' ke, isim mansub ke, isim majrur. Isim. Jumpa tak tuan-tuan? Masuk dalam kumpulan isim mansub. Apa makna isim mansub? Isim yang berbaris di atas. Bermakna banin ini munada hendaklah baris atas. Maka baris atas kita ada dua pilihan. Nak menggunakan waw ke guna ya? Kalau nak baris atas mesti guna ya. Sebab waw ini mewakili baris depan, ya mewakili baris bawah dan atas. Ini hukumnya jamak muannas salim, ini mewakili baris depan. Tetapi kalau ya ni menggunakan banin, dia mewakili baris atas dan mewakili baris bawah. Boleh faham simbol? InsyaAllah. Okey. Jadi banin, dia adalah daripada perkataan banin. Dia baris atas dengan ya. Kenapa? Sebab dia munada. Munada iaitu yang diseru mesti baris atas. Mana dia punya nun ni? Kenapa dia buang nun? Apakah isim yang perlu dibuang nun musanna atau nun jamak? Ya, suatu ketika dahulu kita pernah belajar. Ya, macam cerita sang kancil pula. Ya, okey. Soalan dia senang saja. Banin makna apa? Anak-anak lelaki. Itu dikatakan keturunan. Isim ke fi'il ke harf? Ya, kenapa isim ni tak ada tanda? Tanda isim apa? Alif lam, tanwin. Kenapa tak ada alif lam dan tanwin? Inilah mudhaf namanya, yang tuan-tuan selalu sebut. Ya, inilah dipanggil mudhaf. Bila mudhaf, apa pantang mudhaf? Tanwin. Lagi? Alif lam. Lagi? Nun. Ni nun musanna nun jamak, bila dia jadi mudhaf naklah dibuang. Wahai anak-anak lelaki, wahai keturunan. Kalau ini mudhaf, sebelah dia mesti jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih bagi apa? Bagi bawah. Tengok Israel bagi bawah kan? Israila. Kali. Boleh tak dia jadi mudhafun ilaih? Boleh. Okey. Mudhafun ilaih mesti baris bawah. Tetapi Israel ni dia termasuk dalam kumpulan apa? MS. Apa makna M? Mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf ni ialah mamnu' maknanya dilarang. Mamnu' min maknanya dari. As-sarfi. As-sarfi ni bagi saya ada 3 kepantangannya. Dilarang daripada 3. Kalau dia nak menjadi isim ini, pertama dia tak boleh alif lam. Dia dilarang dulu alif lam. Ada alif lam tak? Tak ada. Yang kedua dia tak boleh tanwin. Sama je syarat macam mudhaf. Cuma yang ketiga dia tak boleh baris di bawah. Ada kategori perkataan. Antara kategori mamnu' minas sarf, isim yang tak boleh alif lam, isim tak boleh tanwin, dan isim tak boleh dibaris bawahkan ini, ya. Salah satunya ialah nama-nama yang bukan Arab lebih daripada 3. Ya, 3 huruf. Contoh daripada Adam. Boleh? Adam,
Adam berapa huruf? 4. Lebih pada 3, dia tak boleh tanwin, tak boleh alif lam, tak boleh bagi bawah. Cuba cari dalam Quran kalau jumpa Adami. Kalau jumpa, potong kuku saya. Kuku saya jangan. Nak kata potong tangan nanti takut terjumpa pula. Habis. Ya. Macam Ustaz tak confident dia teori dia ya. Tapi cubalah cari kalau jumpa. Kalau jumpa saya bagi 50 sen. Tak payahlah ya. Kalau potong telinga. Dia sebelah lagi. Okey, Nuh. Masuk tak? Ya? Tak. Sebab tu ila Nuhin mesti ada, boleh ditanwin. Sebab dia 3 huruf. Ya? Kalau kaum Samud berapa huruf tu? Wa ila Samuda. Lepas ila sepatutnya baris bawah, tapi kita mesti tengok dia baris atas. Nama bukan Arab lagi, Fir'aun. Berapa huruf ni? 5. Mesti tak boleh tanwin dan alif lam, dan tak boleh baris bawah. Ila Fir'aun na wa malai. Begitu juga nama Mak kepada Nabi Isa, Maryam. Ya Maryamu. Ya, dia akan ya Maryamu anna laki hadza. Begitu juga Ibrahim, Ismail. Nama-nama yang sebenarnya Israel ini adalah ya gelaran yang diberikan oleh orang Yahudi kepada Nabi Allah Yaqub. Yaqub berapa nama? Berapa huruf? Dia kita akan jumpa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Ayyub. Sepatutnya semua kena bagi bawah, tapi semua naik ke atas ya? Sebab ini adalah isim-isim yang tidak boleh di alif lam, tanwin dan baris bawah. Jadi Israel ini ialah Nabi Yaqub. Kata sebahagian ulama tafsir, maknanya wahai keturunan anak-anak Nabi Allah Yaqub. Itu yang dipanggil Yahudi atau Bani Israel ya? Sepatutnya dia baris bawah kerana dia mudhafun ilaih, tetapi mamnu' min as-sarf, tak boleh bagi bawah, dia naik atas. Kalau ditukarkan Israel kepada Yaqub, tetap ya Bani Yaqub ba, mudhafun ilaih, dia bagi bawah dia mesti dengan baris atas ya. Wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi ya. Ni saya padam Untuk maklumat lanjut, sila hubungi mamnu' min as-sarf di dalam buku kita. Tengok dalam indeks tu ada tajuk khas mamnu' min as-sarf. Okey. Ya Bani Israel, apa perkataan selepas dia? Kalau sebut satu-satu, uzkuru. Ya? Kenapa kita sebut uzkuru? Tengok huruf ketiga ya. Yang sebenarnya siapa ingat Sefir 1 ya, kalau kita tengok kamus akan bagi dia ada Sefir 1. Fi'il madhi bunyi macam mana? Sefir 1 ikut situ, fa'ala, dia akan jadi zakara, dia telah ingat. Fi'il mudhari' yaf'ulu. Cuba bunyikan yadhkuru. Apa makna yadhkuru? Dia sedang atau dia akan mengingati. Cuba melompat ke kolom nombor 6, fi'il apa? Fi'il amar bunyinya uf'ul. Bermakna bunyinya yang sebenarnya alif itu tidak dibariskan ya. Tetapi bila kita mengingat sifat, dia akan beruf'ul. Kalau huruf ketiga baris depan, maka alif atau hamzah wasal di baris depan. Okay, kalau 1B contohnya, ini merujuk kepada kamus ya. Macam mana fi'il madhi? Fa'ala, fi'il mudhari' yaf'ilu.
Misal kata, perkataan ini macam mana bunyinya? Nazala makna apa? Dia telah turun. Fi'il mudhari' yaf'ilu. Yaf'ilu. Dia akan jadi yanzilu. Fi'il amar bunyi macam mana? Tengok dalam kita punya sifir dulu. If'il. If'il. Dia akan jadi inzil. Inzil. Apa makna inzil? Turunlah oleh kau. Yang ini diberikan oleh kamu. Yang ini dia jadi dengan sifir kita. Tengok sifir dia jadi. Sebab kalau huruf ketiga bagi depan, maka dia akan baris depan. Kalau huruf ketiga dia baris bawah, maka dia pun ikut baris bawah. Kalau kita jumpa sifir 1C, contohnya merujuk pada kamus fa'ala, dia akan jadi fi'il madhi bunyi fa'ala, dia akan jadi qara'a. Apa makna qara'a? Dia telah membaca. Fi'il mudhari' yaf'alu. Yaf'alu akan jadi yaqra. Tengok dia punya ni baris apa ni? Atas. Ra itu tetap akan bagi atas. Cuba tengok dalam kita punya sifir, dia akan jadi if'al. Ra mesti baris atas. Dia akan jadi iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi petua dia kalau huruf ketiga dia baris depan, ini disebut ain fi'il. Sebab bunyi uf ul. Ain dia bagi depan, maka alif dia bagi depan. Maka huruf ketiga ni if'il, ini dipanggil ain fi'il, dia bagi bawah. If'il, inzil, maka alif dia ikut baris bawah. Kalau di sini ain fi'il dia if'al, maka alif dia akan baris bawah. Itu sifir 1A, B dan C. Bila kita dapat uzkur, kita jalankanlah. Uzkur makna apa tadi? Ingatlah oleh engkau. Itu anta, antuma. Macam mana nak bunyikan? Uzkura. Diagram warna apa tu? Kuning. Semula. Cuba jalankan fi'il amar. Anta uzkur. Anta uzkur. Antuma. Antum. Uzkuru. Ma makna uzkuru? Ingatlah oleh kamu semua. Fi'il apa tu? Fi'il amar. Fa'il dia pada DYT. Apa makna DYT? Dhamir yang tersembunyi. Ikut formula nombor 7. Formula nombor 7 kata cara mencari fa'il ada berapa? 7. Dua. Pertama cari isim marfu'. Formula nombor A warna apa? Biru muda. Ya. Semua ada formula? Okey, biru muda menyatakan 7. Ya. Ada lagi biru muda? Sudah hilang? Atau belum dapat lagi? Biru muda. Okey. Tak apa tuan-tuan, kalau nak jimat duit, saya izinkan untuk photostat. Tak apa. Yang paling penting tuan-tuan pandai. Photostat, tak apa. Nak ajar nak murid kata mahal. Tuan-tuan, untuk kelas tuan-tuan, photostat je. Order Ustaz Rusdi pun, duit minyak nak pergi jawab pos volunteer pun dah RM10 dah. Tak apa, mengajar buka kelas tu, jimatkan duit anak-anak murid tu. Buku beli Tapi kalau nak ajar sikit-sikit, photostat betul lah. Alah, ini ilmu bukan kita punya, Allah punya. Okey. Apa tadi? Dua cara cari fa'il. Pertama, cari isim marfu', iaitu bagi depan. Itu hanya melibatkan dhamir dia. Untuk muzakkar atau muannas, apa dia? Huwa atau hiya. Selain daripada tu, kita kena menggunakan kaedah kedua, iaitu cari dhamir yang tersembunyi DYT.
Macam ni, selain daripada huwa dan hiya, jangan cari dah. Tak akan jumpa dah isim bagi depan selepas dia. Sebab ingatlah oleh kamu, siapa yang akan melakukan perbuatan tersebut, ya, iaitu dhamir. Apa dhamir dia tu? Antum. Antum tu siapa? Bani Israel. Kan Allah bercakap dengan Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kamu. Okay? Ingatlah oleh kamu. Bila kita jumpa fi'il, kita dah jumpa fa'il. Dua pola ayat selesai. Ketiga kita kena cari maf'ulun bih. Maf'ulun bih bagi apa? Bagi atas. Maf'ulun bih ada dua cara mencarinya. Kata formula nombor 10, ya. Pertama, cari isim mansub berbaris di atas. Kalau tak jumpa, dhamir yang melekat dengan fi'il. Sama dengan formula nombor 2. DMDF sama juga ND, maf'ulun bih. Jumpa tak formula tu? Okey. Jadi di sini kita tak nampak perkataan uzkuru, ingatlah oleh kamu. Fa'il dia siapa tadi? Antum. Antum tu ialah Bani Israel. Ingatlah oleh kamu, wahai Bani Israel. Mana maf'ul bihnya? Yang sebenar ni'mah. Kalau dibuat macam ni bagi apa? Mesti bagi atas lah. Sebab kita kata dia maf'ulun bih. Tetapi dia terpaksa bagi bawah kerana bersambung dengan ya. Ini wajib terpaksa. Ya? Tak tahulah, orang Arab kata lid darurah. Dia memang terpaksa bagi bawah apabila bersambung dengan ya dhamir. Ustazun akan jadi ustazi. Imamun, kitabun, ni'matun, ni'mati. Kalau ni'mata pun tak jadi ni'matai, mesti jadi ni'mati. Bermakna mana maf'ul bih? Ni'mah sebenarnya. Ni'mah. Asalnya ni'mata. Kenapa dia tidak ada alif lam dan tanwin? Sebab dia mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Ini dhamir melekat dengan isim. Sama juga mudhafun ilaih. Formula nombor 1. Tuan-tuan ingat nombor 1, 2, 3 pun okey dah. Nak orang luar tengok nampak hebatnya. DMDI, MI, DMDF, MT. Okey, Okey, ingatlah oleh kamu, wahai Bani Israel, akan ni'mati. Apa makna ni'mati? Ni'matku. Masalahnya ya yang dimatikan dibariskan atas pula. Sebab apa? Nak meringankan sambungan. Kalau kita kalau kita sebut satu-satu, ya, ni'mati, lepas tu kena sebut allati. Dia dua kali sebut. Dua huruf yang mati tidak dapat ditemukan melainkan dihidupkan yang pertama, maka disambungkan dengan ni'matiyallati. Ni'mat allati. Apa makna allati? Yang untuk muzakkar ke muannas? Sebab apa dia guna muannas? Sebab ni'mah ni muannas. Kalau ni'mah allati. Kalau al-ustaz allati. Dia mesti ikut jantina dia. Nikmat mesti dia berkait dengan nikmah tersebut. Apa perkataan selepas dia? An'amtu. An'amtu. Ini adalah fi'il madhi. Kalau huwa bunyi macam mana tuan-tuan? Huwa. An'ama. Kalau tuan-tuan tengok pattern macam ni, tuan-tuan tengoklah. Ini fi'il madhi sifir berapa? Af'ala. Sifir 2. Af'ala an'ama.
Sefer 2 semua pattern dia macam tu, af'ala, an'ama, anzala, ya. Okey, cuba jalankan fi'il madhi. Warna kuning, huwa an'ama, makna dia telah memberi nikmat. Okey, huwa an'ama, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, siratal ladzina an'amta. Okey, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, an'amtu. Ma mana an'amtu? Aku telah memberi. Allati, an'amtu, aku telah memberi nikmat. Fi'il apa? Fi'il madhi sefer berapa? 2. Bila jumpa fi'il cari apa? Fa'il. Fa'il dia pada DYT. Apa makna DYT? Dhamir yang tersembunyi pada an'am tu apa? Ana. Ana tu siapa? Allah. Nikmat yang aku tu ialah Allah. Aku telah berikan, ataupun aku telah beri nikmat. Nikmat yang aku telah beri nikmat. Apa perkataan selepas dia? Alaikum, ada 2 perkataan. Pertama, ala, makna apa? Atas. Yang kedua, kum, makna apa kum? Kamu semua. Kamu semua siapa dia? Bani Israel. An'amtu alaikum. Apakah nikmat yang Allah telah kurniakan kepada Bani Israel? Yang dikatakan dalam tafsir saya, nikmat yang dikurniakan ke atas kamu, iaitu ke atas nenek moyang atau datuk-datuk kamu. Yang pertama, menyelamatkan kamu daripada tenggelam. Ini maknanya nenek moyang mereka ni dulu, tidak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pemerintahan Firaun dulu. Ini golongan beriman yang selamat, keturunan ayah Nabi Musa dan pengikutnya. Kemudian selamat daripada Firaun. Apa lagi nikmat? Allah Subhanahu wa taala melindungkan mereka daripada panas matahari dengan menurunkan awan supaya tak panas. Lagi Allah mengurniakan kepada Bani Israel itu kitab. Kitab apa? Kitab Taurat. Kalau pada zaman Nabi Musa, kitab Taurat. Itulah nikmat yang aku telah berikan, alaikum, ke atas kamu, wahai Bani Israel. Okey, kita sambung di sini nah. Apa perkataan selepasnya? Wa, mana apa tuan-tuan? Dan lepas tu aufu. Cuba tuan-tuan tengok sefer 2. Fi'il madhi bunyinya af'ala. 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 Cuba tuan-tuan bariskan. Aufa. Ya, tak dapat dibariskan, sebab haraf illah. Alif, waw, ya tidak dapat dibariskan. Aufa mana dia telah memenuhi, menyempurnakan. Fi'il mudhari' bunyi macam mana? Sefer 2 yuf'ilu. Yuf'ilu, ya. Yuf'ilu. Yufi. You tak dapat bariskan. Yufi. Apa makna yufi? Dia sedang atau dia akan menyempurnakan. Cuba melompat ke kolom nombor 6. Fi'il apa? Amar. Macam mana bunyi fi'il amar?
Betul-betul? Af'il. 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 Au fi. Macam mana nak matikan yang dah mati? Dia buang. Sebutan sebenarnya ialah aufi. Sempurnakan oleh engkau. Okey? Sempurnakanlah oleh engkau. Ni anta ni. Mematikan fi'il amar yang dah mati. Mematikan huruf yang dah mati ialah dengan membuang. Ya? Ingat tak contohnya? Ya, kalau tuan-tuan nak ingat contoh dia, bukalah buku kita. Muka surat Safir 2 yang tuan-tuan kalau nak bermain dengan haraf illah, tuan-tuan bermain dalam buku kita ni. Memang kita sediakan. Iaitu muka surat 272. 272. Okey. Semua dah jumpa? 272 fi'il madhi bunyi a'ta. Fi'il mudhari' yu'ti. Fi'il amar a'ti. Ada ya tak? Tak ada. Ya, begitu. Memang tak ada ya. Dibuang ya dia kerana dia dah mati. Ya? Okey, cuba jalankan semula. Fi'il madhi a'ta. Mudhari' fi'il amar a'ti. Cuba jalankan perkataan kita. Fi'il madhi awfa. Mudhari' yufi. Fi'il amar awfi. Okey, cuba tuan-tuan jalankan fi'il amar di dalam buku kita, muka surat 272. Anta a'ti. Antuma. Antum. Cuba jalankan perkataan kita pula. Anta aufi. Sempurnakanlah oleh engkau. Antuma aufiya. Ya, ada yang hidup semula, no? Mati hidup semula. Antum aufu. Mati lagi, hilang semula. Di sinilah perkataan kita wa aufu. Daripada perkataan aufi, anta aufi, antuma aufiya, antum aufu. Mana makna aufu? Sempurnakanlah oleh kamu. Antum sempurnakanlah oleh kamu. Macam lambat dia masuk isyak Okey. Sempurnakanlah oleh kamu. Fi'il amar. Safir 2 tadi. Fa'il dia ialah dhamir yang tersembunyi. Siapa dia? Antum. Antum tu siapa? Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kamu akan nikmat aku yang aku telah kurniakan kepada kamu, dan sempurnakanlah oleh kamu. Wa aufu. Apa perkataan selepasnya? Bi makna apa? Dengan. Ahdi. Makna ahdi? Janji. Ya aku. Sempurnakanlah oleh kamu semua akan janjiku. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Wa aufu bi ahdi ilaikum fit Taurah. Maknanya janji aku di dalam kitab Taurat. Apa? Bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Taurat dah ada satu perjanjian Bani Israel mesti mengikut Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi sangat maklum perjanjian tersebut. Sebab itu ayat Al-Quran mengungkit semula perjanjian tersebut. Dia orang duduk kat Madinah tu memang sebab tunggu Nabi dulu. Datuk-datuk nenek moyang mereka zaman Nabi Musa tu, pengikut Nabi Musa yang buat haji ikut syariat Nabi Allah Ibrahim, singgah di Madinah, dan dia nampak Madinah ni seperti yang dinyatakan dalam Taurat akan berpindahnya Nabi akhir zaman. Dia tunggu
Sampai mati beberapa keturunan tu. Bayangkan daripada zaman Nabi Musa tu sampai kepada Nabi Muhammad berapa ribu tahun. Turun-temurun dia akan bercerita tentang Nabi akhir zaman. Dia yang promosi Nabi Muhammad ni kepada suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah masa tu. Masa tu dia orang berperang. Siaplah kau orang Arab, nanti bangkit Nabi akhir zaman akan tolong orang Yahudi. Dia bagi amaran macam tu je. Jadi maknanya dia sangat maklum tentang berita Nabi Muhammad, dan dia salah satu perjanjian yang ada dalam Taurat, iaitu perjanjian untuk mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aufu bi ahdi. Okey, ayat sampai di situ. Ayat permintaan ini menjadikan ia tergantung. Walaupun tak ada harf syarat, dia boleh jadi tergantung. Kalau kita nak mengungkapkan dua perkataan. Saya kata saya suruh, tetapi saya nak menjanjikan sesuatu. Tuan-tuan datanglah ke kelas. Pasti saya akan ajar sungguh-sungguh. Yang tu ada permintaan dan ada dia punya pelengkap. Tapi kalau saya kata tuan-tuan datanglah ke kelas itu ayat biasa je. Ayat permintaan dia boleh jadi tergantung sekiranya ada janji-janji. Janji di sini ialah apa perkataan dia tuan-tuan? Ufi. Ini terpaksa kembali semula kepada sifat 2 tadi. Ufi. Mari kita sifat 2. Fi'il madhi bunyi macam mana tadi? Fi'il madhi af'ala akan jadi macam mana? Af'ala awfa, dia telah menyempurnakan. Fi'il mudhari' yuf'ilu akan jadi yufi, dia menyempurnakan. Kalau susah nak jalan kena buka muka surat 272 lah. Dia susah sikit jalan sebab dia haraf illah. Mari kita jalankan. Pegang 272 tetapi kiaskan dengan perkataan yufi. Dalam kita punya buku yu'ti, dalam kita punya ayat Al-Quran yufi, pattern sama. Boleh? Okey, mari kita jalankan. Huwa yufi, huma yufiyani, hum yufuna, mereka menyempurnakan. Hiya tufi, huma hunna anta tufi, antuma antum anti antuma antunna tufina ana ufi. Apa makna ufi? Aku akan menyempurnakan. Tetapi kerana dia ini jawab, maka dia dimatikan. Maka dia mematikan fi'il mudhari' dengan apa? Dengan buang huruf ya ni. Macam mana nak terjemah jawab nescaya? Dah azan Okey, kita berhenti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.